Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat sambung lagi apa yang kita tinggalkan pada minggu lepas daripada tafsir Ibnu Kathir yang dikarang oleh nama dia Abul Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir. Terputus. Tak, okey. Okey, alhamdulillah. Mungkin kita panggil antara yang mungkin terlepas pandang, iaitulah saya terlupa ataupun kita tak kongsi tentang bagaimana tafsir Ibnu Kathir ni sebenarnya adalah tafsir antara tafsir yang paling luas tersebar pada hari ini dan paling tersebar pengajian berdasarkan tafsir Ibnu Kathir. Walhal ketika mana Ibnu Kathir menulis kitab ini dan pada kurun tersebut, kurun ke-8, kurun ke-9 dan seterusnya, ia bukanlah satu buku ataupun kitab yang popular. Sehinggalah pada tahun ataupun kurun ke-19, 1800 tahun ke atas begitu, barulah tafsir Ibnu Kathir ini dikumpulkan semula dengan baik dan tersebar luas pengajiannya sehingga hari ini. Bukan kata tafsir lain tidak diajar secara meluas, tetapi boleh dikatakan ini adalah tafsir yang paling diterima pengajian ataupun paling tersebar luas pengajaran berdasarkan tafsir Ibnu Kathir. Okey. Kerana apa? Antara faktor dia adalah tafsir dipanggil tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dia panggil tafsir bil ma'thur, tafsir dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran dengan hadis. Maksudnya dia adalah satu karya fenomena dalam ilmu tafsir yang menghimpunkan tafsir bil ma'thur yang sebenarnya telah ada sebelum itu, dan menariknya tafsir Ibnu Kathir ni ialah beliau menapis riwayat Israiliyat, kisah-kisah yang disebarkan oleh Bani Israel yang masuk di dalam kitab-kitab tafsir. Maka Ibnu Kathir adalah seorang yang begitu teliti, yang menapis dan menyaring, mengeluarkan apa kita panggil riwayat-riwayat Bani Israel, riwayat-riwayat Israiliyat yang ada mencemarkan tafsir yang wujud pada hari ini. Okey, kita telah masuk kepada ayat yang ke 31. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah telah mengajar kepada Adam alaihi salam nama-nama setiap sesuatu. Kemudian Allah membentangkannya pula kepada malaikah.
Lalu Allah berfirman, nyatakan kepadaku nama-nama semua ini. Yakni Allah berfirman, semua ini jika kamu yang benar. Lalu para malaikat berkata, Maha suci engkau, sesungguhnya kami tidak mempunyai pengetahuan melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan bijaksana. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, beritahu kepada mereka nama-nama itu. Apabila Adam menyatakannya, Allah berfirman, bukankah aku telah beritahu kepada kamu, aku lebih mengetahui rahsia langit dan bumi, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ini secara ringkas ada daripada 31 sehingga 32, iaitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam dan keturunannya segala isi kandungan penciptaannya, kecil dan besar, langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang berada di dalamnya, sekecil-kecil kuman sehingga sebesar-besar makhluk. Maka telah Allah ajarkan nama-namanya dan apakah yang terkandung di dalam penciptaan tersebut. Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam dan keturunannya. Maksudnya semua yang ada pada hari ini, hakikatnya semuanya adalah satu perkara yang telah Allah maklumkan. Cuma dia belum, kita ada benda yang mungkin kita belum explore, itu sahaja. Allah membentangkan kepada malaikah sebagai satu ujian. Maksudnya setelah Allah ajarkan kepada Adam nama-nama tersebut, maka kemudian Allah khabarkan kepada malaikat sebagai satu ujian. Kalau kita tengok ayat ni, dia disebut oh, terputus okey. Dah banyak kali terputus ke Kak? Tapi sebelum ni tak ada macam apa, still boleh ni lah, boleh faham. Oh. Kalau pakai wifi je terus jadi macam tu. Boleh pakai handset, okey. Okey. Tapi sebab saya punya internet handset belum top up. Okey. Apa kita sebut tadi? Kemudian Allah dia membentangkan kepada malaikat apa yang telah Allah maklumkan kepada Nabi Adam tadi sebagai satu ujian untuk menguji sama ada mereka tahu ataupun tidak hal tersebut. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Bi asma'iha. Bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Ya Allah Tuhanku, minta maaf ya sebab tak ada tak top up lagi tadi, tak sempat. Okey. So, kemudian malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maka malaikat menyatakan mereka tak tahu melainkan apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Jadi begitulah juga ini doa yang juga kita juga dianjurkan baca, bagaimana kita merendah diri dan kita tahu bahawa pengetahuan kita ni adalah satu nikmat dan anugerah daripada Allah, bukan pluk tiba-tiba lahir-lahir tahu, tak. Melainkan ada hal-hal yang telah Allah datangkan package ketika kita lahir. Okey. Pujian kepada Allah yang mengetahui setiap sesuatu dan maha bijaksana, hakim. Apa maksud hakim?
Innaka antal alimul hakim. Alim ni adalah satu kata kita panggil mubalaghah, sirah mubalaghah, iaitulah yang kalau pandai, sangat pandai. Alim, kita akan gunakan alim. Kalau pandai je, kalau ataupun mengetahui, alim. Ain alif lam mim kan. Kalau alim maksudnya dia di atas lagi daripada alim. Kalau penggunaan sebegitu. Contoh yang kita pernah dah bagi tahu dulu tentang kalau ja'i lapar, jau'an sangat lapar. Rahim sangat kasihan, mengasihan. Rahim. Sangat mengasihani. Rahman di atas lagi. Okey. Hakim, iaitulah kalau kita panggil hakim. Kenapa kita panggil orang yang memutuskan keputusan di antara dua orang yang bertelaga tu kita panggil hakim. Kerana dia memutuskan apa yang bersesuaian ataupun bertepatan dengan fakta. Kalau dia tak makan rasuah maksudnya. Okey. Meletakkan setiap sesuatu bertepatan dan sesuai dengan tempatnya. Itu maksud hakim. Innaka antal alimul hakim. Jadi apa yang telah Allah tetapkan, ia adalah satu daripada sifat kesan, kita panggil daripada sifat hakimnya Allah. Meletakkan begini dan begitu. Hamba dia yang ini dia bagi lebih, hamba yang ini dia kurang. Maka setiap sesuatu itu adalah satu yang bertepatan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tempat yang tak ada merasa musim sejuk, ada yang sepanjang tahun hujan, maka itu adalah hakimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Allah meminta, okey, apabila Allah telah membentangkan kepada malaikat dan kemudian dia tak tahu kan, mengatakan dia tidak tahu tentang hal-hal ini. Setelah itu Allah meminta Adam untuk membentangkan nama-nama tersebut kepada malaikat, maksudnya membentangkan tentang pengetahuan yang malaikat tadi tak ada. Maka Nabi Adam AS telah Allah berikan pengetahuan tersebut, dan ketika itu terserlahlah kelebihan Adam AS dan hikmah Allah menjadikan Nabi Adam dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi. Walaupun kalau kita tengok ayat sebelum ni yang kita baca, iaitulah tentang apabila malaikat dia mempersoalkan tentang apa hikmah Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, sedangkan manusia ini dia akan menumpahkan darah, dia akan melakukan kerosakan, tetapi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala itu meletakkan sesuatu bersesuaian pada tempatnya. Jadi maslahat penciptaan manusia sebagai khalifah itu melebihi daripada mudarat yang manusia ni nak bawa. Okey. Allah mengetahui segala rahsia langit dan bumi dan segala apa yang kita lakukan terang-terangan mahupun tersembunyi. Ini berdasarkan Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah mengetahui rahsia langit dan bumi dan segala apa yang kita lakukan terang-terangan mahupun tersembunyi. Ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong. Dia termasuk di kalangan orang yang kafir, orang kafir. Okey. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam AS.
sujud, maksudnya sujud makhluk kepada makhluk ini, dia tak boleh. Dia adalah satu benda yang terlarang di dalam agama. Dalam risalah Nabi SAW dia terlarang. Tetapi ini adalah perintah. Maksudnya sujud kepada para malaikat kepada Nabi Adam itu adalah bukan kerana Nabi Adam itu sendiri, tetapi kerana menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, syariat sebelum itu antaranya kalau kita baca dalam surah Yusuf, iaitulah adanya di mana kita panggil sekejap. Mana ayat dia? Iaitulah apabila Nabi Yusuf mengangkat ibu bapa dia naik ke singgasana, kemudian wa rafa'a abawayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Orang semua sembah pada mak bapak dia. Maka ini adalah syariat sebelum ini, iaitu di mana adanya keharusan pada tempat-tempat tertentu seseorang sujud kepada orang yang lain. Tetapi ia telah dimansuhkan dan tidak dibenarkan dalam agama, dalam risalah Nabi SAW. Hatta apabila Nabi SAW kata, kalaulah boleh seorang hamba sujud kepada hamba yang lain, maka sudah pasti aku suruh wanita sembah kepada suami dia. Maksud ni lebih kepada satu metafor ketaatan seorang isteri kepada suami sahaja. Okey. Kecuali iblis, dia tidak sujud kerana hasad dan merasakan diri dia lebih baik. Aba wastakbar. Kan kita dah sebut apakah yang maksud aba wastakbar, takabbur ni, iaitulah menolak kebenaran dan memperlecehkan orang. Di istikbar kerana dia memperlecehkan penciptaan Adam dan keturunan dia yang dicipta daripada tanah, sedangkan dia dicipta daripada api. So dia pada fikiran dia lebih baik. Fikiran merasa diri lebih baik, inilah yang akan menyebabkan timbulnya takabur dan kita memperlecehkan orang. Bahaya memperlecehkan orang kerana tidak masuk syurga siapa yang ada di dalam hatinya takabur. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk syurga mereka yang di dalam hatinya ada sebesar zarah daripada takabur. Takabur. Seterusnya, sikit lagi. Ayat 35 dan 36. Firman Allah, kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Dan kami berkata kepada Adam, menetaplah kamu dan isteri kamu di dalam syurga dan makanlah apa sahaja yang kamu kehendaki, tetapi janganlah kamu dekati pokok ini. Jika tidak, kamu akan tergolong sebagai orang yang zalim. Lalu syaitan memperdaya mereka sehingga mereka dikeluarkan daripada kenikmatan yang mereka kecapi ketika itu, yakni yang berada dalam syurga. Lalu kami berfirman kepadanya, yakni musuh kepada sebahagian yang lain.
kamu akan diberikan tempat tinggal dan kesenangan di muka bumi sehingga satu waktu yang telah ditetapkan. Okay, ini cerita tentang keberadaan Adam alaihi salam dengan Hawa di dalam syurga. Daripada ayat ini, apabila kita lihat Allah kata dia memberi isyarat bahawa Hawa dicipta sebelum Adam memasuki syurga. Sebelum Adam memasuki syurga. Sebab apa? Perintah daripada wakulna, wahai Adam, masuklah kamu dan isteri kamu ataupun duduklah kamu dan isteri kamu di dalam syurga. Memberi isyarat Hawa dicipta sebelum Adam memasuki syurga. Kita selalu dengar kan, kita kata Adam dia boring duduk dalam syurga sebab dia tak ada teman. Sebelum Adam memasuki syurga. Okey. Larangan mendekati satu pohon sebagai ujian. Pokok apakah itu? Ia tidak dinyatakan dalam Quran maupun sunnah yang sahih. Maksudnya pokok anggur ke, pokok kurma ke, pokok apa ke, tak. Pokok durian ke, tidak. Dia kalau dalam surah Taha disebut syajaratil khuld. Pokok khuldi. Pokok khuldi tu bukan jenis pokok. Bukan. Maksudnya pokok yang dikatakan kalau makan kekal hidup dalam syurga. Tu maksudnya bukan jenis, bukan pokok ada nama buah khuldi, tak ada. Itu orang yang namakan. Tapi bukan itu yang bukan itu pohonnya yang ketika kisah Nabi Adam dihasut ataupun diperdaya oleh diperdaya oleh iblis. Okey. Syaitan berjaya menggoda sehingga Adam dan isterinya tersalah langkah. Sehingga isteri Adam alaihi salam dan isterinya Hawa tersalah langkah. Maka akhirnya mereka makan. So pengajaran sebenarnya kisah Nabi Adam alaihi, kita tutup kita punya perbincangan tafsir ini hari ini dengan satu kita panggil dia sebenarnya ditulis ataupun dinukilkan daripada Fakhruddin Ar-Razi, seorang mufassir juga. Dia kata kisah ni adalah satu pengajaran buat kita ni, pendosa yang melakukan dosa setelah dosa. Dah buat dosa, lepas tu buat lagi, buat dan buat. Kemudian yang peliknya mengharapkan syurga. Terlupakah kita Adam dikeluarkan dari syurga hanya dengan satu dosa? Ini satu yang ini satu benda yang menakutkan. Tadi sebenarnya saya tak nak tulis sebab saya pun takut. Tapi tak apalah, kita takut beramai-ramai. Okey. Di samping tu kita kena faham bahawa Allah kata qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-Ku yang telah terlebih batas, yang telah melampaui batas ke atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Maksudnya kita ni, ya Allah, aku ni memang mengharap kepada rahmat Kau sahaja untuk kehidupan selepas daripada kita mati. Itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Habis tafsir untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya pasal tafsir tadi. Yang pasal apa? Nabi Adam buat satu dosa, dibuang terkeluar daripada syurga lah. Saya pernah dengar ada ustaz mengajar yang maksudnya kan ada ayat yang kata Allah ajar dia cara bertaubat.
Atau ayat selepas ni. Kan. Lepas tu dia dah minta ampun, macam manusia ni sebenarnya diciptakan untuk menjadi khalifah. Memang Allah dah plan dari awal lagi untuk jadi khalifah di muka bumi, menggantikan syaitan, iblis. So, sebelum manusia diturun ke bumi, yang iblis ni menguasai dunia lah. Lepas tu dia orang dah buat banyak kejahatan kat muka bumi. Lepas tu Allah nak ganti dengan manusia pula. Dan tu macam mana Ustaz? Kayak yang pertama tu, yang tentang Allah ajar Adam alaihissalam dan isteri dia untuk bertaubat tu, itu ayat yang selepas ini kita akan bincang. Berkaitan yang kedua tu, saya wallahu alam, saya pun tak tahu. Mungkin bagus juga soalan ni. So saya insyaAllah saya akan cuba untuk semak semula dan bertanya kepada orang lain. InsyaAllah kalau ada maklumat nanti saya boleh kongsikan. Terima kasih sebab menimbulkan. Okey Ustaz, terima kasih. Sama. Okey, kita masuk kepada muka surat 40 kan? 40. $39. 39 Ustaz. 39, sorry. Ustaz, sunat Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat ab'ad. Ab'adus salat. Sunat-sunat sebelum menunaikan solat ada dua. Wa sunanuha qabla dukhul fiha. Sunat sebelum masuk di dalam solat ada dua, iaitulah azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Kalau kita solat seorang-seorang, sama juga. Walaupun pada asalnya azan itu syiar untuk memaklumkan orang memasuk untuk solat, tetapi kita panggil ia tetap disunatkan walaupun solat seorang-seorang, berdasarkan antaranya firman ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuknya atau sampainya waktu solat, hendaklah seorang falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah seorang daripada kamu untuk melaungkan azan. Adapun solat, kalau solat safar, solat dalam keadaan musafir, solat jamak, maka diselang di antara dua solat hanyalah dengan iqamah. Adapun azan pada solat yang pertama sahaja. Okey. Wa ba'da dukhul fiha syai'an. Sunat-sunat selepas menunaikan solat ada dua. Selepas menunaikan solat. Oh, sebelum itu apakah lafaz kita panggil sirah azan? Iaitulah semuanya sebenarnya dia ada perbezaan tau, lafaz-lafaz azan. Tetapi yang masyhur dalam ataupun yang masyhur ditunaikan ataupun dilakukan di tempat kita, yang sebagaimana yang kita biasa dengar itulah yang kita biasa dengar di tempat kita ni, itulah dia lafaz azan. Di samping adanya lafaz ataupun sirah azan yang lain yang jaranglah kita dengar. Kalau orang azan dengan sirah tu, mungkin orang akan pelik sikit. Begitu juga iqamat, adanya di antara mazhab yang lain, dia semua berdua juga. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Macam azan juga, termasuklah qad qamatis salah juga dua. Okey. Seterusnya, jawab kepada azan. Ia adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza sami'tumul muadzin, kalau kamu dengar muazzin laung ke azan, faqul, disebut oleh muazzin. Tsumma sallu alayya, kemudian kamu berselawatlah kepada aku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Sesungguhnya siapa yang selawat ke atasku satu kali salat, maka Allah berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Summa salullah al-wasilah. Kemudian doalah kepada bagi aku wasilah. Itulah Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Itu dia panggil doa wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya ia adalah satu kedudukan di dalam syurga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala Allahu li al-wasilah halat alaihi syafa'ah. Di akhir tu Nabi sebut siapa yang berdoa minta pada Allah wasilah, doa tadi tu, Allahumma rabba hazihi da'wah tu, syafaat. Okey. Yang pertamanya, azan dijawab sebagaimana dinyatakan oleh ataupun disebut apa yang dilafazkan oleh Bilal tu. Kecuali apa? Kecuali pada perkataan hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, maka kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Adapun selain daripada itu, pada asalnya sama saja, termasuklah apabila disebut as-salatu khairum minan naum, terdapat hadis yang menyebut sadaqta wa bararta, walau bagaimanapun ia adalah hadis yang sedikit bermasalah pada sudut riwayat, maka yang afdalnya ialah kita menyebut sebagaimana Bilal menyebut lafaz as-salatu khairum minan naum. Okey. Seterusnya, Ustaz, yang apa tu? Yang macam Ustaz cakap tadi tu. Sadaqta wa barar ke? Sadaqta wa bararta? sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Oh, bukan wa barar Ustaz Ada ta. Bararta. Sadaqta wa barar. Okey. Anta. Terima kasih Ustaz. Okey. Cuma kita panggil pada saya memang tak ada masalah langsung untuk sebut, cuma kita sebut dahulu apa yang disebut oleh Imam Bilal. Salatu khairun minan naum, kita sebut salatu khairun minan naum kerana ia lebih bertepatan dengan hadis yang mengatakan Nabi sebut yang kita baca tadi, falyaqulu mithla ma qal. Hendaklah kamu sebut sebagaimana yang disebut oleh Bilal. Oleh Bilal. Jadi kita sebut as-salatu khairun minan naum, kemudian kalau kita nak tambah dengan sadaqta wa bararta. Begitu juga iqamat, qad qamatis salah, maka adanya riwayat menyebut tentang aqamahallahu wa nak sebut, tapi kita sebut dahulu qad qamatis salah, bertepatan sebagaimana Bilal sebut, kemudian kita nak tambah boleh tambah. Okey. Wa ba'da dukhul fiha, selepas daripada masuk dalam solat ada dua sunat, iaitulah syai'an, dua perkara, iaitu yang pertama at-tashahhudul awal, tasyahud awal, wal kunutu fi subuh wa fil witri fi nisfi tsani min syahri Ramadan, dan kunut pada waktu solat fajar, solat subuh, dan juga pada waktu ataupun pada solat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Yang ini memang yang pertama, tasyahud awal, sepakat di kalangan mazhab, di kalangan semua mazhab mengatakan ia adalah sunat tasyahud awal, dan kemudian kunut ini memang adalah pendapat yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i, iaitu kedua bulan Ramadan. Adapun sebahagian mazhab yang lain mengatakan kunut witir ini sepanjang tahun. Maka itu ada perbezaan pendapatlah di situ. Cuma yang kita memang biasa jumpa memang witir, baca kunut waktu witir ni
Ramadan, pertengahan Ramadan yang kedua. Termasuklah di Mekah dan Madinah juga mengamalkan hal yang sama kerana mazhab Hambali juga menyatakan hal yang sama sebagaimana mazhab Syafi'i dalam kunut witir, dalam hal kunut witir. Okey. Doa kunut. Doa kunut ni ada banyak lah, tapi yang kita biasa Allahumma hadini fiman hadait je lah, tak apalah. Boleh je. Boleh sahaja. Tak ada masalah. Okey. Kalau tertinggal kunut macam mana? Kalau tertinggal kunut, kalau sunat ab'ad ni dia disunatkan untuk sujud. Tapi kalau memang dia ada kawan-kawan yang baru nak belajar kan. Kadang-kadang dia punya alasan tu tak masuk akal. Dia kata tak sembahyang subuh sebab tak pandai kunut. Kalau tak pandai kunut maka tak payah kunut. Dan kemudian kalau begitu tak perlu juga dia sujud sahwi. Bagi yang dia memang nak kunut kemudian dia terlupa, maka yang itu memang disunatkan sujud sahwi. Okey. Wa hay'atuha, bagi sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Ada 15. Ada 15. Sunat hay'ah ni tak perlu sujud sahwi kalau tertinggal. Cuma dia sunat untuk dilakukan ataupun dibaca. Okey, yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Tidak. Okey. Yang ini dia ada satu lagi yang tertinggal ataupun kita panggil ataupun ada nanti. Tak apa, kita ikut je dulu buku ni. Okey. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk dan ketika bangun daripada rukuk. Ia berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi salat. Mengangkat takbir ataupun membuka solatnya dengan takbir. Mengangkat tangan ketika bertakbir. Hatta yaj'alahuma hazwa mankibaih, sehinggalah menjadikan kedua tangan tu selari dengan dua puncak bahunya, dua pundak bahunya. Begini. Maksud dia ada dua riwayat yang mana kedua-duanya boleh, iaitulah yang betul-betul sama dengan bahu sahaja ataupun pergelangan ni kena bahu dan hujung ni kena ataupun berselari dengan telinga. Hazwa. Adapun yang biasa orang kita buat tu dia kenakan ibu jari dia dengan telinga. Allahu Ta'ala a'lam, saya sekadar pengetahuan dan pengajian saya tak dapat lagi jumpa bagaimana kefahaman begitu boleh muncul, kerana hazwa, kalau dalam hadis hazwa ni berselari bukannya sentuh lah, berselari. Maksudnya kalau perempuan dia rapat sikit, dia dekat dengan telinga, bersamaan dengan telinga ataupun bersamaan dengan bahu. Bersamaan dengan bahu. Okey. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Kalau dalam mazhab Syafi'i daripada pusat, di atas daripada pusat sedikit. Okey. Tetapi yang itu memang ada perbezaan pendapat yang sangat banyak, tetapi yang sepakatnya ialah tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Bagaimanakah tangan tu diletakkan? Maka kalau kita tengok, iaitulah yang pertama caranya letak sahaja begitu ataupun digenggamkan di pergelangan. Letak sahaja ataupun digenggamkan. Okey. Seterusnya. So ada tiga kalau di sini. Yang pertama, tiga tempat, iaitulah takbiratul ihram ketika rukuk dan juga ketika bangun daripada
rukuk. Bangun daripada rukuk. Okey. Seterusnya kita panggil wat tawajjuh. Membaca doa iftitah, tawajjuh, wajjah tu wajhiya lilladhi. Itu panggil tawajjuh. Wajjah tu wajhiya lilladhi. Adapun yang kita gabungkan tu sebenarnya tu adalah dua doa kunut. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, iaitu satu. Itu riwayat asing. Maksudnya Nabi baca tu sahaja. Kemudian yang ini doa kita panggil doa tawajjuh. Wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini satu riwayat, itulah daripada Muslim. Ali radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahawa Nabi ketika berdiri menunaikan salat, baginda menyebut Ali meriwayatkan bahawa baginda menyebut doa ini ketika berdiri menunaikan salat, iaitulah wajjahtu wajhiya lilladhi, sehingga habis. Adapun yang biasa kita baca itu gabungan dua. Adakah menjadi satu masalah? Kalau menurut mazhab Syafi'i, dia tidak menjadi masalah. Gabungkan banyak doa iftitah dalam satu. Tetapi kalau kita lihat kepada aplikasi ataupun kita buat pengamalan Nabi SAW, seolah-olah menunjukkan satu solat, satu doa iftitah. Dia asing-asingkan. Jadi tak ada masalah dua-dua pun. Tapi kalau tanya pendapat saya cenderung kepada doa iftitah asing-asing. Baca asing-asing. Solat ni baca Asing-asing macam mana tu Ustaz? Macam mana tu Ustaz? Tak faham. Contohnya solat subuh, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Apa situ je. Nanti solat zuhur baca pula wajjahtu wajhiya lilladhi. Nanti solat asar baca Allahumma ba'idni baini wa baina khataayaya. Asing-asing. Maksudnya sebab ada banyak doa iftitah yang Nabi baca. Dan kalau kita cuba lihat pada pengamalan Nabi, menunjukkan seolah-olah setiap doa tu asing-asing. Sebab sahabat yang riwayatkan tu, dia riwayat yang tu, macam tu je. Dia dengar yang tu je. Tetapi kalau nak gabung, boleh, tak ada masalah juga. Tak ada masalah, cuma kalau kita pelbagaikan, itu memang lebih baik. Ustaz, kalau misal kata kita buat solat apa tu ba'diyah kan? Ba'diyah, qabliyah, ba'diyah tu. Kalau kita sampai wa asila tu je, boleh ke Ustaz? Memang yang saya sebut tadi memang boleh lah ya. Begitulah begitulah pengamalan Nabi SAW. Dia asing-asingkan doa tu. Satu solat, satu doa iftitah. Walaupun ianya solat sunat ya Ustaz. Walaupun tak kisah solat sunat ke, solat fardu ke, boleh. Okay. Terima kasih Ustaz. Ada banyak lagi doa-doa iftitah. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tu pun pendek juga, boleh baca juga. Mungkin nanti cuba buat baca ni tu Ustaz, rasa macam Nabi marah pula, macam separuh-separuh macam tu. Macam tak ikut sunnah pula, ingat. Macam kat wasilah kan, lepas tu rokok kan, macam lepas tu Fatihah. Rasa macam baca pendek-pendek tu kita rasa macam kita rasa macam mana nak cakap, macam Nabi tahu Nabi dah baca separuh-separuh macam tu kan. Tapi bila kita baca separuh-separuh tu kita rasa macam tak lengkap pula doa iftitah tu. Sebab dah biasa baca panjang sampai habis kan. Dia sebenarnya
benda pada saya lah, benda yang kita hari jadi rutin, dia akan kita mudah buat tanpa kita perasan. So kalau kita ubah-ubah, so dia akan membuatkan kita lebih alert tau sebenarnya. Itu kalau saya lah. So saya cuba praktiskan Allah Akbar. Ni nak baca doa iftitah yang mana baca yang ni macam tu. Kalau rasa banyak macam dosa hari tu macam jahat sikit, baca Allahumma ba'idni baini wa baina khataaya, ya Allah jauhkan aku di antara aku dengan dosa aku, kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Kalau rasa macam waktu sebelum tu macam jahat sikit, baca doa tu rasa macam lega sikit, macam tu lah. Yang pentingnya kita cuba untuk buat benda yang membuatkan kita akan lebih alert. Okay, insyaAllah. Kena ubahlah macam tu. Ustaz, macam mana kita nak dapatkan pelbagai kan nak dapatkan itulah pelbagai doa iftitah tu Ustaz, selain daripada yang standard kita baca sekarang ni? Kalau insyaAllah saya cuba untuk nanti saya compile kan doa-doa iftitah Nabi, dan kemudian nanti insyaAllah saya cuba share kat dalam grup. So Terima kasih Ustaz. Ustaz, kau boleh dengan makna dia sekali Ustaz? Boleh insyaAllah saya sertakan makna. Terima kasih. Seterusnya. Dah habis masa lah. Sikit kita ambil sampai 5 lah. Isti'azah. Yang seterusnya isti'azah, iaitulah meminta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ini pun ada banyak isti'azah. Antaranya a'udzubillahi samiil alim minasyaitanirrajim. Antara yang lain yang ni pun boleh perbagaikan. Bilakah dibaca doa isti'azah? Yang ini khilaf. Ada yang kata rakaat pertama sahaja. Rakaat yang lain tidak disunatkan. Rakaat pertama sahaja, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, seterusnya wal jahru fi mawdi'ih, mengeraskan suara pada tempatnya, wal israru fi mawdi'ih, dan memperlahankan bacaan pada tempatnya, jadi pada ketika solat sir. Okey, yang ini secara ringkas saya nak cerita sama di antara lelaki dan perempuan. Sebagaimana lelaki sunat untuk kuat kat 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak, 2 rakaat subuh, begitu juga wanita. Tetapi wanita hanya boleh mengeraskan suara sekiranya dia solat di rumah ataupun sesama wanita. Ataupun dengan kehadiran lelaki-lelaki yang mahramnya ataupun suaminya sahaja. Kalau berada di publik tak boleh lah. Assalamualaikum Ustaz. Yang Ustaz sebut tadi, yang baca istihazah tu hanya rakaat yang pertama. Tapi ada juga saya dengar daripada ceramah Ustaz lain. Saya nak pastikan ya, salah Ustaz tegur saya ya, bahawa Al-Fatihah ni bila kita baca dia, Bismillah tu dianggap sebagai sebahagian dalam Al-Fatihah. Jadi kalau nak baca Al-Fatihah, wajarlah dibaca istihazah tu, auzubillah minasyaitonirrajim, tiap-tiap kali bila kita nak baca Al-Fatihah. Lepas tu kita baca Bismillah, lepas tu kita baca Al-Fatihah. Ustaz boleh terang sikit tak bab tu? Boleh. Apa yang Hajar Shahanum sebut tu, betul. Dia memang menjadi perbezaan, cuma dia adalah perbezaan yang ringan sahaja, iaitulah khilaf di kalangan ulama nak isti'azah ni rakaat pertama sahaja ataupun ke semua rakaat. Jadi kalau kita selesa ke semua rakaat, maka bacalah ke semua rakaat. Dia dalam memahami perbuatan Nabi isti'azah itu, dia yang mereka ada yang berpendapat Nabi hanya isti'azah pada rakaat pertama, ada yang menyebut bahawa setiap rakaat. Gitu. Seterusnya yang baca kuat, cuma yang nak sentuh di sini iaitulah lelaki dan wanita sama sahaja, bukannya lelaki sahaja yang kuat, tetapi perempuan juga baca kuat sekiranya berada di tempat yang boleh untuk dia baca kuat, seperti di rumah ataupun sesama wanita. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.
Baca kuat tu apa maksudnya Ustaz? Baca dengar, baca nyaring, baca dengar. Dia maksudnya terang lah, kuat tu maksudnya semua orang dengar ke ataupun macam mana tu? Semua orang, maksudnya orang di rumah tu boleh dengar lah. Macam kita baca Quran biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam untuk imam kat. Oh. Biasanya orang perempuan mesti tak baca kuat kan. Kalau kat rumah pun walaupun tak ada siapa-siapa. Sama. Begitu juga dalam solat sunat pada waktu malam. Ustaz, Ya saya, Hanom. difahamkan orang perempuan kalau dia tak dibaca kuat sangat, dia digalakkan semayam tu mesti dalam bilik yang tertutup dan dia akan baca untuk telinga dia dengar sahaja. Dia tak bolehlah kuat sangat sampai orang luar bilik pun dengar. Tapi kalau dia jadi imam, itu lain ceritalah, dia kena kuat sikit. Dia memang digalakkan solat dalam bilik, bukan di ruang tamu yang luas tu di mana orang lalu lalang kat luar daripada rumah tu. Betul ke Ustaz? Betul juga. Cuma apabila Nabi SAW menetapkan yang ini kuat, yang ini perlahan, dia sebenarnya merangkumi lelaki dan wanita. Cuma wanita sebagaimana Hajar Shanul sebut tadi, dia memang digalakkan untuk menyembunyikan keadaan dia solat itu. Cuma kalau tak ada apa-apa keperluan untuk disembunyi, macam yang ada anak-anak dia, yang ada suami dia, maka dia bolehlah solat. Contoh solat malam, kalau dia nak feel, kadang-kadang solat malam ni kalau baca perlahan 2 rakaat ngantuk lah. So solat tarawih di rumah, takkan solat perlahan, kita solat kuat. Begitulah maksud dia. Apa yang Hajar Shanum sebut tadi juga betul. Cuma kalau memang tak ada apa-apa halangan, maka kita baca kuat. Ustaz, kalau macam solat yang kita baca perlahan siang hari kan, Zuhur, Asar tu pun dibolehkan ke? Dibaca. Kalau yang solat perlahan, Kalau solat perlahan kan? kalau solat perlahan, kalau kita baca kuat, salah lah, bersalahan dengan sunnah. Kalau solat kuat, kita baca perlahan, bersalahan jugalah dengan sunnah. Macam itulah. Okey. Faham maksudnya? Hajar Shanum boleh terima apa yang saya maksudnya. Terima kasih. Okey, sama. Okay. Ada apa lagi? Takutlah nak baca kuat Ustaz. Nanti kan kau ni tak belajar agama ke? Kan perempuan, mana boleh baca kuat? Itu macam akak kalau solat tarawih di rumah seorang-seorang, kan kita dah 2 tahun dah sembahyang kat rumah. Kalau baca perlahan ke baca kuat? Ke akak makmum juga? Baca sendiri je lah. Sendiri baca perlahan juga? Bisik-bisik kot. Lah, kadang kita laju, kadang cepat, kadang tak baca macam pelan, ikut suka hati. Sebab nak baca kuat takut nanti dia salahkan sunnah kan. So bila Ustaz cakap macam ni, kita confident lain sikit lah. Sebaliknya apa yang kita buat selama ni itu yang bersalahan dengan sunnah. Sebaliknya. Maksudnya kalau kita macam kita sembahyang Zuhur, kita baca kuat, salah tak? Salah kan? Salah. So kenapa bila sembahyang Isyak kita baca perlahan kita kata betul? Betul tak macam tu? Tak betul kan? Itu maksud saya. So itulah yang kita nak sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu alaihi wasallam.
warahmatullahi wabarakatuh.